Yang Mulia Tuan Muhammad Nur Amin, Haji Tassim, Pegawai Pelajaran Politeknik Brunei. Terus saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, sihat? Alhamdulillah sihat. Bagaimana dengan Tuan dan juga Puan Moderator pada pagi ini? Kami berdua juga dalam keadaan sihat-sihat sejahtera pada pagi ini ya. Sebelumnya terima kasih ni kita ucapkan buat Yang Mulia Tuan Muhammad Nur Amin kerana bersedia bersama kita pada pagi ini ya untuk memperkatakan mengenai dengan amalan berbudi bahasa dalam kehidupan. Ini bukan kali pertama Tuan kemari ya? Alhamdulillah bukan kali pertama. Diberikan kesempatan sekali lagi. Terima kasih juga kepada pihak RTB lah kerana sudi memberikan peluang dan juga ruang lah bagi kami sebagai pensyarah untuk mengembangkan lagi ilmu pengetahuan lah kepada. Betul. Rasa-rasanya 2 kali untuk bulan ini ya. Kita bersama, betul? Ya, betul. 2 kali ya. Itulah. Baik. Kali ini topik yang akan kita ketengahkan amalan berbudi bahasa dalam kehidupan. Saya suka dengan tajuk ini sebenarnya ya. Dan untuk membuka sesi kita pada pagi ini mungkin Tuan boleh memberikan serba sedikit lah ya. Mukadimah mengenai dengan tajuk iaitu Melayu Islam Beraja MIB sebagai sebahagian daripada amalan berbudi bahasa dalam kehidupan seharian. Kita persilakan Tuan Muhammad Nur Amin. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Dan sekali lagi terima kasih kepada Tuan dan juga Puan Moderator, Tuan Wali dan juga Puan Mahirah ya. Dan selamat pagi juga kepada para penonton yang berada di rumah. Baiklah, apabila kita membicarakan tentang Melayu Islam Beraja ini, saya rasa selaku rakyat dan penduduk kita ini sudah pun mengetahui apa sebenarnya MIB ini dari dalam singkatannya ya. Namun sebagai permulaan perlu juga kita ingat balik kembali ianya adalah merupakan cara hidup ataupun juga amalan orang-orang Brunei Ketan ya. Ia menjadi panduan dalam ketani memupuk, memelihara, mengekalkan identiti kebangsaan, pegangan beragama dan juga pemerintahan beraja bagi negara Brunei Darussalam. Sekaligus ia menjamin agar negara Brunei Darussalam itu sentiasa mengekalkan ketenteraman, keselamatan, kebajikan dan juga kesejahteraan. Jadi MIB singkatannya bagi Melayu Islam Beraja itu mengandungi nilai-nilai seperti nilai moral, nilai etika, nilai murni dan juga nilai kemuliaan yang merangkumi kehidupan seorang individu sebagai rakyat Brunei. Ya, dan dalam ketani juga sebagai dalam ketani berkeluarga, bermasyarakat, malah juga dalam ketani menjalani kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Dan kita sedia maklum juga ya, sejarah itu boleh membuktikan bahawa corak hidup bermasyarakat pada zaman dahulu ini merupakan refleksi kepada nilai-nilai yang menjadi asas perkembangan ketemadunan. Dan nilai pada dasarnya merupakan tanggapan yang mempengaruhi corak pilihan terhadap bentuk, medium dan juga matlamat tindakan ketani. Dan nilai ini menjadi ukuran dan juga pegangan tentang baik buruk ataupun juga kepada cantik atau hodoh sesuatu perlakuan berasaskan kepada kelaziman atau yang kata ni norma kebiasaan sesebuah masyarakat ini. Dan sebagai anggota masyarakat, apabila seseorang individu itu dipupuk dengan nilai-nilai sosial yang dikongsi bersama masyarakat tersebut, anggota masyarakat yang lain, maka nilai itu menjadi kelaziman dalam masyarakat tersebut. Dan dalam konteks masyarakat Ketani negara Brunei Darussalam, ya, kefahaman ataupun juga nilai berbudi bahasa ini merupakan satu nilai peradaban yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat kita ni. Dan nilai ini merangkumi pertuturan, sikap dan juga pemikiran. Ya. Baik, itulah ya penerangan mukadimah mengenai dengan tajuk kita amalan berbudi bahasa dalam kehidupan kita ini, Mahirah. Betul sekali, telah kita ketahui mukadimah untuk topik kita kali ini. Jadi mungkin Tuan boleh menerangkan lebih lanjut lagi mengenai dengan amalan berbudi bahasa. Bagaimanakah menjadi sebahagian daripada cara hidup orang-orang Brunei yang bersandarkan kepada Melayu Islam Beraja ini, Tuan? Silakan. Baiklah. Saya masih ingat ya dalam
beberapa wawancara sebelum ini yang dikongsikan oleh juga tuan guru saya iaitu Yang Mulia Pengarah Dr. Khairul Rijal, ya, merupakan penolong pensyarah di Akademi Pengajian Brunei, ada mengatakan bahawa bangsa Brunei ini adalah bangsa yang budiman, dan bangsa yang budiman ini mempunyai terdapat 3 perkara di bawahnya, iaitu berbudi bahasa, berbudi pekerti dan juga berbudi bicara. Jadi fokus hari ini adalah berbudi bahasa, dan ia menunjukkan bahawa sebenarnya orang bangsa Brunei ini sangat terdidik, sangat menerapkan ketiga-tiga komponen ini. Dan amalan berbudi bahasa ini bukan sahaja mengukuhkan hubungan antara individu tetapi juga dalam lingkungan kalangan masyarakat kita ni, dan perihal ini mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang aman, harmoni, bekerjasama, hormat menghormati dan juga menimbulkan kasih sayang antara kita ni. Dan sekaligus ia menjamin perpaduan sebuah masyarakat dan juga negara. Dan amalan contohnya mengucapkan terima kasih, memohon maaf, dan juga yang kata ni memberikan senyum itu adalah antara amalan berbudi bahasa yang paling asas dalam kehidupan seharian masyarakat di negara Brunei Darussalam, ya. Dan menurut seorang sarjana iaitu Wan Muhammad Ruslan pada tahun 2012, beliau ada memberikan definisi bahawa berbudi bahasa ini merangkumi percakapan yang baik, elok dan bersopan santun ketika bertutur kata, berhemah serta berbudi bicara, beradab tertib, bersikap lemah lembut, bertingkah laku baik serta mempunyai akhlak yang murni. Maka mengamalkan budi bahasa yang baik itu dan juga nilai-nilai murni ini akan mencerminkan seseorang itu mempunyai budi pekerti yang tinggi. Dan setiap tutur kata akan menggambarkan perilaku seseorang. Jika baik tutur katanya, maka baiklah akhlak dan juga perilakunya. Tetapi jika sebaliknya, dari segi tutur katanya kita ini sudah dapat memberikan gambaran akan peribadi seseorang itu, dan lazimnya ia buruk pada pandangan masyarakat. Dan dalam Islam sendiri juga ada ada mengingatkan kita ni untuk sentiasa berbudi bahasa, berbudi pekerti. Sebab di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga ada menyebut sesungguhnya orang-orang pilihan di kalangan kamu ialah yang paling indah budi pekertinya, dan sebaik-baik kamu ialah orang yang berbuat baik terhadap isterinya. Dan di satu lagi hadis Rasulullah yang lain, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berkata dan perkataan yang baik atau hendaklah ia diam. Maka di sini menunjukkan bahawa pentingnya kita ni sentiasa bertutur dengan pertuturan yang baik. Jika tidak ada sesuatu yang baik yang hendak diperkatakan, maka lebih baik ia diam. Ya. Baik, perkongsian luar biasa, ya, mengenai dengan lanjutan amalan berbudi bahasa di kalangan orang-orang kita ni, ya. Seperti yang kita ni ketahui, orang-orang Brunei, ya, orang-orang Melayu kita ni cukup, ya, dengan budi bahasanya, bersopan santun ketika berbahasa, ya, dan lemah lembut dan halus pertuturannya, ya. Dan inilah yang dapat kita ni saksikan, ya, sehingga ke hari ini. Dan ingin juga kita ni ketahui ni, seiring dengan perkembangan masa, ya, kepesatan penggunaan teknologi, maklumat dan juga internet, ya, pada masa ini, mungkin tuan boleh menyentuh sedikitlah, ya, sedikit berkenaan dengan kesantunan berbahasa khususnya dalam dunia maya. Ini mungkin jarang diperkatakan, ya. Contohnya dalam media sosial dan juga sebagainya. Mungkin ada, ya, beberapa pendapat tuan atau perkongsian yang ingin dibuatlah pada pagi ini. Baiklah. Jadi di dalam tahun 2022 ini, kita ni sudah kehidupan kita ni sudah seiring dengan era modernisasi, era info teknologi maklumat. Jadi kita ni mengadaptasi dengan keadaan semasa, ya. Dan di mana kalau sebelumnya kita ni berkomunikasi secara bersemuka, dan kita ni sudah beralih kepada secara maya. Dan iaitu dengan penggunaan alat-alat komunikasi seperti radio, televisyen, telefon, email, komputer, termasuklah juga media-media sosial ini, ya, antaranya seperti yang kita ni sedia maklum, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya.
Jadi jaringan sosial dalam talian ini semakin berpengaruh dan ia menjadi pilihan masyarakat. Pilihan masyarakat untuk berkomunikasi kerana ia merupakan satu platform yang mudah, yang ringkas dan juga cepat dalam menghubungkan masyarakat setempat maupun juga secara global. Dan dalam membantu menghubungkan dan juga mengeratkan masyarakat, kemudahan teknologi dan juga platform seperti media sosial ini, ia benar, kita tidak menafikan ia memberikan impak yang positif. Tetapi kemudahan ini juga, teknologi ini juga mengakibatkan manusia masyarakat leka dan mereka akan cenderung untuk melahirkan apa sahaja yang terbuku di hati, ya, tanpa memikirkan perasaan dan juga sensitiviti orang lain. Dan keterbukaan semasa berinteraksi ada kalanya menyebabkan golongan masyarakat yang lain menzahirkan pandangan dan rasa ketidakpuasan hati dalam laman media sosial. Dan situasi ini terjadi apabila kalangan pengguna atau lebih dikenali pada masa ini sebagai netizen. Netizen yang sering melontarkan kata-kata atau rasa tidak puas hati ketika berbicara mengenai sesuatu isu di ruangan Facebook dan seumpamanya. Ya, kita ni ambil contoh, ya, penggunaan kata-kata kesat atau kata-kata yang kurang elok yang sering kita ni dapati kalau di laman-laman Facebook ini, macam contohnya rasa nyerang dari segi makanan, mungkin kurang rasanya, perubahan rasa, warna, bau dan sebagainya, di mana yang sepatutnya insiden ataupun kejadian sedemikian perlunya ditemukan secara bersemuka, dihadapi bersama pemilik kedai ataupun pemilik perusahaan. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini, masyarakat lebih suka untuk menghukum dan juga meletakkan di dalam ruangan Facebook yang pada akhirnya ia sebenarnya menjemput warga-warga netizen yang lain untuk turut sama dengan dalam perbualan tersebut. Ya, tapi kalau saya sebagai seorang pengguna juga, saya melihat memang ada segelintir masyarakat yang masih lagi mengekalkan kesantunan berbahasa ini. Ya, dan pada sisi yang lain juga, yang aplikasi TikTok adalah antara saya rasa aplikasi yang sangat popular, trending pada masa kini. Namun apabila saya melayari aplikasi ini, kadang-kadang saya juga ada melihat ataupun menjumpai pengguna-pengguna yang khususnya apabila melaksanakan secara live ini menggunakan kata-kata yang kurang senang didengar, kurang elok untuk didengar. Jadi saya rasa di mana kesilapannya sebenarnya? Apakah kesilapan itu disebabkan oleh masyarakat sendiri yang tidak memberikan teguran atau seumpamanya. Jadi ini yang perlu kita tangani, ini yang perlu kita bendung, ya. Dan sebab itu kadang-kadang saya rasa masyarakat tidak memikirkan aspek kesantunan ini, kesantunan berbahasa, dan situasi ini sangat membimbangkan. Kerana kita ni takut generasi muda ataupun generasi akan datang, ya, sudah melupakan nilai-nilai murni dalam kesantunan ketika berkomunikasi. Sebab itu di dalam hal ini, Profesor Datuk Seri Dr. Haji Awang Sarian yang juga merupakan seorang ahli bahasa daripada negara jiran kita, daripada Malaysia, ada menyatakan bahawa kesantunan itu sebagai sopan santun, beradab, memancar peribadi mulia dan menunjukkan penghormatan kepada pihak yang menjadi teman bicara. Maka di dalam berkomunikasi, ya, apa sahaja dalam berkomunikasi, baik secara bersemuka ataupun secara maya, aspek kesantunan bahasa harus dititik beratkan, ya. Kerana kita percaya ia melambangkan diri peribadi seseorang. Itu, ya. Dan antara kaedah, saya percaya, ya, mungkin dari segi peribadi saya sendiri, antara kaedah memupuk nilai kesantunan ini, ia bermula daripada ibu bapa, ya. Betul. Untuk membimbing mereka ini, untuk dididik secara yang kita ni sejak kecil lagi. Bagaimana acuan
Begitulah Begitulah, kuehnya. ya, betul. Jadi sebagai rumusan daripada perkongsian pada kali ini, sememangnya seperti yang dinyatakan tadi, aspek berbudi bahasa ini perlu dibudayakan bukan saja komunikasi secara bersemuka, malah juga perlu Secara diamalkan secara maya. Jadi mungkin dapat dirumuskan topik kita pada pagi ini. Silakan tuan. Baiklah. Dalam saya merumuskan intipati perbincangan pada pagi ini. Jadi kita wajar untuk memahami bahawa berbudi bahasa itu merupakan salah satu aspek dalam nilai dan juga norma kehidupan ketani dan juga warisan budaya yang perlu diketengahkan dan juga dibudayakan, dibudayakan dalam melahirkan dan juga membina modal insan. Dan selagi kita tidak menghayati dan membudayakannya secara mendalam, maka manfaatnya tidak akan dapat digunakan untuk memupuk nilai-nilai murni ini dan juga akhlak seseorang. Dan perihal ini sangat penting kerana ia bukan sahaja tanggungjawab ketani, sebab itu saya kata macam yang Puan Mahira cakapkan, ia bukan hanya diletakkan di bahu ibu bapa. Ya, tetapi juga ia melibatkan kepada semua aspek masyarakat, daripada individu, masyarakat, ibu bapa, malah institusi kerajaan maupun swasta juga sama-sama memainkan peranan. Kalau dari segi aspek dari segi institusi kerajaan, kita melihat peranan Dewan Bahasa dan Pustaka memainkan peranan di sini dalam sama-sama mengembangkan bahasa ini. Dan untuk memastikan juga amalan berbudi bahasa ini subur dalam setiap masyarakat pada setiap masa, maka kita perlu mainkan peranan. Dan aspek berbudi bahasa ini ketika berkomunikasi di laman sosial juga perlu dititik beratkan, kerana jika tidak, ia akan dikhawatiri akan melahirkan generasi yang kurang sikit, orang tidak mementingkan berbudi bahasa dan mungkin sahaja tidak menghormati orang yang lebih tua, pemimpin ataupun sesama kita dalam kehidupan masyarakat ketani. Dan juga bahasa melambangkan bangsa seperti yang ketani seringkali war-warkan, justru ia perlu diterapkan dan dibudayakan dalam apa jua keadaan dan masa. Dan mungkin kalau Tuan dan juga Puan Moderator mengizinkan untuk saya memberikan dalam 2 rangkap pantun sebagai penggulungan pada sesi pagi ini. Jadinya jadi 2 rangkap ini untuk kita nilai, untuk kita lihat nilai maksudnya bersama-sama. Apa guna berkain batik kalau tidak berbaju kasar? Apa guna berwajah cantik kalau tidak berbudi bahasa? Tegak rumah kerana sendi, rosak sendi rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, rosak budi runtuhlah bangsa. Mungkin itu sahaja pada pagi ini dapat saya kongsikan. Saya serahkan kembali kepada Tuan dan juga Puan Moderator. Silakan. Alhamdulillah, luar biasa sekali pantun yang dikongsikan sebentar tadi. Mudah-mudahan dapat kita ambil nasihat dan juga intipati perkongsian untuk hari ini dalam tajuk amalan berbudi bahasa dalam kehidupan kita ni Alhamdulillah, orang-orang Brunei kita ni terkenal dengan kesopanannya, kesantunannya, budi bahasa, lemah lembut, sehinggakan pernah dinyatakan bahawa negara luar juga turut mencatatkan akan betapa orang-orang Brunei ini sebenarnya lemah lembut dalam berbahasa, begitu juga santun dalam percakapan dan sebagainya. Jadi jangan kita ni hilang jati diri kebruneian kita ini, walaupun kita ni sekarang sudah pun berada di dunia yang serba moden. Tetapi jangan sesekali kita ni tinggalkan adat yang lama ini Baik, terima kasih Tuan di atas perkongsiannya pada hari ini. Terima kasih kembali. Tajuk yang dibawakan, insya-Allah ada kesempatan kita ini akan bersama lagi nanti insya-Allah dengan tajuk yang lain pula untuk dibincangkan. Insya-Allah.